Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersama lagi dalam Journey of NK pada season yang kedua, insya-Allah. Bersama dengan saya pada hari ini adalah yang tidak lain dan tidak bukan, yang dikenali ramai, Ustaz Irwan Hadi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Saya lama tak jumpa. Sihat insya-Allah. Alhamdulillah. So insya-Allah kita plan lepas ni kita dah sembang-sembang, kita jangan lupa nak pergi makan Baiklah, insya-Allah kita hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Irwan. So lama tak jumpa dengan Ustaz Irwan. Sekarang apa perkembangan yang telah dibuat sekarang? Sekarang saya masih menuntut belajar menghabiskan part B untuk exam untuk ambil bar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lah lepas bulan 12. Kita harap semua yang menonton dapat mendoakan semoga dipermudahkan segala pembelajarannya. Amin. Jadi sukses insya-Allah. Amin. Okay, alhamdulillah. So insya-Allah para penonton yang dirahmati Allah, topik kita pada hari ini adalah mengenai tentang harta pusaka ataupun yang melibatkan mengenai tentang sesuatu yang orang tak berapa suka lah. Kan, bila tak berapa suka tu bukan pasal harta dia, tapi bila kita sebut tentang kematian, benda ni macam orang mati nanti dululah, minta dijauhkan, na'udzubillah min zalik, jangan sewaktu dengannya. Tapi inilah hakikat kehidupan, bahawasanya hidup kita pasti akan melalui satu proses pemindahan kematian. Cuma yang kita nak bincangkan pada hari ini, bila kita pergi tu kita tak tahu. Jadi mungkin bila kita pergi, mungkin meninggalkan isteri, mungkin ada meninggalkan suami, mungkin ada meninggalkan ibu ayah dan anak-anak, ahli keluarga dan yang sewaktu dengannya. Jadi sebab itu kita panggil Ustaz Irwan pada hari ini, sebab Ustaz Irwan pernah bersama-sama dalam telah mengeluarkan mengenai tentang fatwa Ustaz Irwan fatwa mengenai tentang CPF nomination, insurance nomination dan sebagainya lah. Jadi kita mungkin dapat perkongsian pada hari ini lebih dengan jelas lagi, supaya dapat memberikan manfaat dan persediaan kepada kita semua sebagai keluarga, masyarakat yang mendengar, insya-Allah. Jadi kita mulakan sesi ni santai dengan mukadimah mungkin mengenai tentang apakah yang perlu sebenarnya dipersiapkan oleh pasangan suami dan isteri bila dah mendirikan rumah tangga. Mungkin ada yang kata nanti dululah, bila dah usia sedemikian baru buatlah. Tapi sedangkan kita tadi mengatakan mati ni tak ada umur dan tak ada had usia. Jadi bila dah mendirikan rumah tangga, masing-masing ada akaun tersendiri dari sudut CPF-nya, mungkin ada insurannya, mungkin ada simpanannya. Apa nasihat Ustaz Irwan? Silakan. Silakan. Terima kasih Ustaz Iril. Rasanya bila kita sebelum kahwin, kita cuma perlu fikir tentang diri sendiri saja. Ya kan? Jadi bila kita dah mula bernikah, dan kalau memang ada, khususnya ada rancangan untuk ada anak, ataupun mungkin dah dikurniakan anak selepas itu dalam masa awal-awal pernikahan, kita dah ada anak kecil dan sebagainya, kita perlu selalu ingatkan diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sebutkan adalah lebih baik untuk kamu tinggalkan anak ataupun dependent kamu, ya kan, orang yang bergantung dengan kamu dalam keadaan senang dan kaya atau selesa, dan itu adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, papa kedana, dan perlu yatakaffafunan nas, meminta-minta daripada manusia. So apa yang kita faham daripada sini adalah perlunya sebenarnya untuk kita memastikan, walaupun kita kata ada faraid dan sebagainya, tapi kadang-kala setiap anggota atau setiap keluarga tu ada keperluan khusus. Setiap keluarga dia punya keperluan dia unik, keperluan kewangan. Sebab kita tanggungan kita berbeza-beza. Sebab bila kita dah berkahwin, contoh, ya kan, kita ada suami isteri, tapi mungkin ada anak, tapi mungkin pada masa sama kita mungkin menanggung kaum keluarga yang lain juga. Mungkin ada adik-beradik yang masih kita tanggung, atau orang tua yang kita tanggung. Jadi bila kita nak merancang, kita perlu merancang dengan teliti lah. Sebab kalau anak kita lelaki sebagai contoh, mungkin adik-beradik tak dapat bahagian, ya, kalau ikut faraid sahaja. Jadi perlu untuk kita rancang sama ada perlu atau
ataupun tidak. Ya kan, orang tua ataupun dalam aset kita pun ada berbeza-beza. Betul. Macam tadi kita sebutkan, kita ada insurans, kita ada simpanan, kita ada rumah. Betul. Ya kan, mungkin ada beberapa CPF nomination lagi jangan sebut. Jadi paling kurang dia mesti ada beberapa aset selalunya lah. Paling basic kita ada rumah. Betul. Ada CPF, simpanan sikit atau banyak mesti ada, dan insurans selalunya. Itu dia beza sikit dan banyak tu biasalah. Tapi selalunya 4 aset ni kita ada. Jadi kita perlu dekat negara kita lah, normally macam gitu. Normally kan? masyarakat kita macam itulah. Betul, macam itu. Ya kan? Jadi kalau untuk insurans dengan CPF, dia ada namanya nominasi atau nomination. Ada yang dia fungsi nominasi dan fatwa kita pada 2010 dan 2012 kemudian membolehkan, mengharuskan untuk kita sebagai Muslim di Singapura kalau terdapat keperluan, ya kan, untuk kita rancang, untuk kita nominasikan bahagian berapa banyak kita nak berikan kepada setiap daripada tanggungan kita. Sebagai contoh ya, anda berikan contoh faraid sebagai contoh, menetapkan bahawa kalau kita tak nominasi CPF dia akan dibagikan mengikut faraid. Contoh pasangan isteri kita. Isteri kita, kalau kita dah ada anak-anak, isteri akan dapat 1/8. Betul. Ya kan? Contoh isteri kita tak bekerja. Dah tak bekerja, dia pun ialah tak ada simpanan yang sebanyak, yang mantap dan sebagainya. Kita perlu tanya, adakah 1/8 tu cukup? Kalau dia memang CPF dia 1 juta, 2 juta, mungkinlah 1/8 tu cukup. Tapi kalau tidak, adakah 1/8 tu cukup untuk keperluan beliau? Sebab khususnya lebih-lebih lagi kalau sebagai contoh anak-anak dah anak-anaknya dia perlu uruskan anak-anak punya keperluan, ya kan? Sebab kalau kita tak, sudah ada beberapa pilihan. Satu, sama ada kita nominasikan lebih kepada pasangan kita supaya dia dapat mengurus dan mentadbir duit tersebut untuk anak, atau kalau kita biarkan begitu saja faraid, maka bahagian anak itu akan disimpan dalam public trustee. Maknanya dia usia berapa anak tersebut akan disimpan dalam public trustee? Dia akan disimpan selagi anak tu belum 18 tahun, dia akan disimpan oleh public trustee. Tapi public trustee setiap bulan akan bagi sedikit juga. Macam mana perkiraan dari sudut public trustee? Itu adalah bergantung pada keperluan dan sebagainya. Perbincangan lah di antara pasangan yang masih hidup dengan nanti public trustee berdasarkan keperluan anak tersebut. Jadi dia akan bagikan sikit-sikit sampai 18 tahun. Nanti bila dah dapat dah 18 tahun, kalau ada lebih lagi bahagian, dia akan bagikan semua pada anak. Itu satu cara. Tapi kalau kita rasakan pasangan kita akan perlu lebih daripada yang bulanan tersebut, kan, dia perlu more cash immediately, dan CPF kita lah tempat kita, mungkin ada orang menggunakan macam tu, CPF sebagai simpanan, ya kan, dia bahkan dia tak simpan dalam bank, dia contribute lebih pada CPF dia. So kalau gitu perlu nak dinominasikan. Kalau perlu nominasi, kita nominasi, dibolehkan dalam Islam. Itu untuk CPF. Jadi maknanya dia boleh tak, macam mana kita nak mencerahkan lagi masyarakat? Maknanya dia macam faraid macam tadi dari sudut hukum mengatakan isteri dapat 1/8, tapi dalam masa yang sama bila kita menominasikan, kita akan memberikan isteri itu adalah lebih tinggi. Adakah melanggar dari sudut macam kenapa melanggar hukum Allah padahal faraid ni begini kan, tapi ni macam gini. Hukum Allah tu luas. Jadi satu kita perlu faham. Faraid adalah salah satu cara untuk membahagikan harta. Ya kan? Kita ada cara yang lain. Antaranya adalah hibah. Kalau waktu hidup kita nak bagi, contohlah, kita nak bagi semua atau setengah, 2/3 kita punya harta kepada pasangan kita supaya dia jaga in trust. Ya kan? Untuk menjaga sebagai pengamanah. Boleh tak kita nak bagi waktu hidup? Waktu hidup boleh kan? Boleh. Jadi maknanya dia memberikan waktu hidup. Jadi bila kita buat nominasi, kita sebenarnya telah pun mengenepikan, menghibahkan pada waktu hidup lagi. Jadi sebab itu bila dia meninggal, walaupun belum disentuh duit tu oleh dia menghadiahkan, tapi duit itu belum didapat, ini dinamakan sebagai hibah untuk masyarakat dinamakan faham. Fatwa kita telah memutuskan bahawa itu adalah hibah contemporary. Hibah contemporary. Hibah contemporary. Kenapa? Sebab ada orang tanya, Ustaz, kalau gitu samalah macam orang dulu. Orang tu kata aku nak kasih kau 50,000 dan dia ada 50,000 tapi dia tak bagi-bagi sampai dia meninggal. Jadi kalau macam dalam keadaan macam tu perlu difaraidkan. Tapi apa beza hibah tu dengan hibah yang ini? Ya kan? Hibah itu adalah 50,000 dia ada dalam bank ataupun dalam simpanan, dalam kontrol dia. Dia dah boleh nak bagi sebenarnya, saja dia tak bagi. Jadi bila dia tak bagi,
hukum fikih menyatakan bahawa kita assume bahawa mungkin dia telah membatalkan niat dia sebab belum transfer. Sedangkan dia boleh. Tapi kalau CPF, kita tak boleh transfer suka-suka. Dia tak boleh menguasai duit tersebut. Sebab kuasa undang-undang dan ini juga ada tujuannya adalah untuk melindungi kita daripada menghabiskan duit CPF dan sebagainya kan. Jadi dia tak sewenang-wenangnya membebaskan kita untuk nak gunakan ikut apa kita nak. Dia penggunaan ni terhad. Jadi maknanya kita tak ada full control. Jadi walaupun kita kata kita nak bagi katakan separuh kepada pasangan kita, sebenarnya kalau ada duit tu kita dah nak bagi. Cuma pasal ini CPF, ada undang-undang yang menetapkan atau menghadkan tak boleh dibagi sampai lepas kematian. Berarti once kita dah letak nominasi, kita dah alienate, kita dah ketepikan hak untuk orang ni. Berarti maka samalah seperti dah menghibahkan pada waktu hidup, cuma dipegang sampai selepas kematian baru dibagi. Contoh. Kalau bagi contoh lagi senang lah. Ana ada 50,000. Alhamdulillah. Tak nak letak nama Ana lah. Ana nak letak nama. Tapi Ana tak percaya entah. Sedih. Takut nanti habis. Kena tipu orang ke. So Ana cakap, Ana kata Didi pegangkan ni 50,000, nanti bila Ana meninggal kasih 50,000 kat Sairil. Boleh tak macam tu? Ingat tu tak dikira tertakluk pada faraid. Sebab kita dah keluarkan, dah ketepikan duit tu daripada kita punya kemampuan untuk kita nak belanjakan ataupun nak tasarrufkan. Tapi ada orang tanya, habis hibah kalau dah bagi mana boleh tarik balik? Nominasi boleh batalkan dan tukar. Betul kan? Betul. Maksudnya selagi dia hidup, kalau dia dah nominat nama tersebut tapi tiba-tiba dalam untuk apa sebab dia nak keluarkan nama tersebut, masih lagi dia nama, nak tukar bahagian dia kan. So orang kata kalau itu kata dah hibah, mana boleh tarik balik Ustaz. Dalam mazhab Hanafi ada membolehkan selagi kita dah, walaupun kita kata dah hibah, tapi belum berlaku qabd, maknanya belum berlaku transfer penerimaan sebagai fizikal duitnya atau hartanya, maka boleh dibatalkan lagi hibah tersebut. Jadi dia tetap hibah, cuma selagi dia belum kasih dia boleh batalkan. Jadi maknanya apa yang kita nak katakan ni mengenai tentang rumusan secara ringkas mengenai tentang CPF. Contoh CPF lah dulu, alat CPF. Yang terbaik adalah jangan melingahkan, untuk menominasikan nama lah. Sebab kita tak tahu bila. Kita pun tak tahu. Kita tak tahu lepas buat video ni kita tak ambil besok. Doa yang baik-baik insya-Allah. Sebab tu sebab itu orang selalu, lagi-lagi orang baru kahwin. Dia lagi nak menikmati hidup bersama. Dia tak akan mengharap untuk perkara itu berlaku. Jadi maknanya yang terbaik dinasihatkan adalah setelah fatwa pun telah mengeluarkan perkara tersebut, bila dah menikah rumah tangga, kalau mungkin sebelum rumah tangga dah letak, tapi bila menikah rumah tangga dah ada isteri, boleh mengaturkan strategi balik. Itu satu lagi dari sudut undang-undangnya, sebelum orang tu kalau dia dah buat nominasi sebelum menikah, lepas tu dia bernikah, nominasinya akan dihapuskan automatik dari sudut undang-undang. Jadi dia perlu nominate semula. Ingat jadi maknanya dia bagi orang yang pasangan-pasangan yang belum menikah rumah tangga, artinya kalau kita dah bekerja, mungkin kita dah bekerja selama 10 tahun. Kita dah ada CPF tapi kita dah letak nama ibu, nama ayah kan, nama adik-beradik. Sekali tiba-tiba bila kita menikah rumah tangga, secara automatik dia akan terbatal. Kita perlu dah tak ada nama, kita perlu nominate semula. Jadi perlu nominate, itu perlu tahu. Dan tak silap, dalam meletakkan nominasi untuk CPF boleh letak sampai sehingga 10 orang, betul? Dia ada dalam, kalau kita tengok dekat dalam dalam websitenya, dia punya form tu 10 atau lebih pun tak apa, tapi tengok lebih atau sebab boleh. Pernah jadi kes satu orang ni, dia nak nominate, anak dia ramai, dia tak cukup tempat, dia kata. Jadi saya tak letaklah nama anak seorang tu, Ustaz, suami saya. Jadi bila meninggal, adik-beradik semua tak nak bagi anak saya seorang ni. Jadi mak dia kata, terpaksalah saya bagi, Ustaz, kesian anak saya. Jadi maknanya dia boleh, jadi kalau orang pasti tanya CPF. Tanya CPF lah. Tanya CPF. Alamak, tak cukup tempat lah, boleh tak? Boleh tambah lagi ke tidak? Dapatkan kepastian, sebab polisi dia kadang berubah-ubah. Betul. Bergantung pada keadaan orang tersebut. So kena tanya CPF. Itu yang sebaiknya. Alhamdulillah. So jadi satu alat adalah mengenai tentang CPF. Telah kita kupaskan insya-Allah. Kita ni bila menerima bahagian ataupun
harta warisan. Kita perlu selalu ingat bahawa kita bertanggungjawab untuk memastikan bahawa tanggungan si mati itu terus terjaga dan terpelihara kebajikan. Betul. Maknanya dia datang bukan datang sekadar duit, tapi datang dengan amanah sekali. Amanah, tanggungjawab,